Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari kumpulan Karl Marx akan membentangkan topik 10 iaitu Marxian Socialism. Sebagai permulaan topik ini, saya ingin memberikan sedikit pengenalan atau penjelasan awal berkenaan tajuk ini. Pengkritik sosial awal, ekonomi klasik membantah cara kapitalisme, tapi kapitalisme menganggap kejahatan yang mereka lakukan adalah bermoral dan bagus untuk ekonomi. Karl Heinrich Marx, ahli sosialisme saintifik, menolak pendekatan kapitalisme, tetapi sosialis utopia percaya bahawa perubahan ini boleh dilakukan dengan pendekatan sederhana dan menolak revolusi ganas untuk mengubah sistem kapitalis. Antara cara atau pendekatan yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan tanpa kekerasan. Contohnya, mereka memujuk kapitalis untuk memerangi kemiskinan dan menyamakan jurang pendapatan antara kaya dan miskin. Seterusnya, Sosialis utopia juga melakukan reformasi dan bukan revolusi. Mereka percaya dalam mengubah suai liberalisme klasik, bukan membatalkan sistem tetapi perlu menyokongnya. Maksud di sini adalah mereka mengubah suai perkara yang dilakukan oleh kapitalisme dan bukan melakukan revolusi pembaharuan. Namun, pendekatan yang dilakukan oleh sosialis utopia dibantah oleh Karl Marx dan beliau memberi pendapatnya dari sudut yang lebih mendalam mengenai kapitalis. Marx berkata kapitalis melakukan eksploitasi yang mana ia menyebabkan berlakunya ketidaksamaan dan penindasan rakyat biasa. Contohnya, mereka mengeksploitasi kelas pekerja dan melakukan pengasingan ekonomi sehingga menyebabkan berlakunya pergolakan sosial. Kemudian, Marx mengecam komunikasi pekerja kerana kapitalis menjadikan pekerja sebagai komoditi semata-mata. Dan yang ketiga, Marx mengatakan kapitalis menyebabkan berlakunya krisis percanggahan. Hal ini disebabkan oleh ekonomi kapitalis yang terdedah kepada ketidakstabilan dan krisis kitaran dan menyebabkan berlakunya percanggahan yang wujud dalam sistem tersebut. Semestinya anda tertanya-tanya siapakah Karl Marx? Karl Marx merupakan anak kepada seorang peguam Yahudi yang hebat. Beliau dilahirkan di Rusia, Jerman. Pada awal permulaan hidup dewasanya, beliau banyak belajar mengenai undang-undang, sejarah dan falsafah di Universiti Bonn dan Jena. Disebabkan oleh kebijaksanaan beliau telah mendapat PhD di Universiti Jena semasa berusia 23 tahun. Namun, kedudukan universiti ditutup kepada Karl Marx kerana Marx dianggap bersifat radikal. Kemudian, Marx berhijrah dan beralih ke arah wartawanan. Di sana, beliau banyak belajar tentang sosialisme Perancis dan ekonomi politik Inggeris. Di Paris juga, beliau bertemu dengan Friedrich yang sedang melakukan lawatan sementara dan akhirnya mereka menjadi kawan rapat dan Friedrich menjadi kolaborator serta penjaga kewangan Karl Marx. Mereka juga berjaya menulis dan menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Manifesto Parti Komunis pada tahun 1848. Tahun 1449, Marx berpindah ke London dan menghabiskan kehidupan di London, tetapi kemiskinan melampau menyebabkan kematian 3 anaknya semasa bayi. Marx meneruskan kehidupannya dengan terus belajar, menulis dan mengatur. Dia menulis banyak artikel untuk New York Tribune dan mendapat pembayaran untuk menyara hidupnya daripada situ. Pada tahun 1867, beliau menerbitkan jilid pertama buku Das Kapital. Kemudian selepas kematian Marx, Eagle sunting manuskrip dan menerbitkan jilid kedua dan ketiga karya ini. Selepas Eagle meninggal dunia, manuskrip yang ditinggalkan diserahkan kepada Marxis terkemuka pada masa itu, iaitu Karl Kautsky, yang menerbitkan 3 jilid lagi tulisan Marx di bawah tajuk The Theories of Surplus Value. Kebanyakan artikel yang dianalisis oleh Karl Marx dilakukan semasa beliau hidup adalah dengan merujuk David Ricardo iaitu daripada Classical School dan Darwin daripada Theory of Evolution and Natural Selection. Kemudian Early Moderate Socialist iaitu Christian Socialist dan Utopia Socialist. Yang keempat iaitu Hegel daripada Dialectical Process dan yang terakhir iaitu Feuerbach daripada Philosophical Materialism. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan teruskan dengan intellectual influence. So kat sini ada 3 orang tokoh. Yang first kali Charles Darwin. Dia Theory of Evolution and Natural Selection. Yang kedua George Hegel. Yang ni tentang dialectical process. Dan yang ketiga Ludwig Feuerbach ni dia philosophical materialism. Okey, yang ni pula sedikit tentang biodata Charles Darwin.
So nama penuh Charles Darwin adalah Charles Robert Darwin. Dia seorang an English naturalist, geologist and biologist. Best known for his contribution to evolution theory and natural selection. Jadi kat sini dikenali dengan dia punya kajian evolusi teori itulah, teori evolution dan natural selection dia tu. Lepas tu dia study medicine at the University Edinburgh 1825. Sebenarnya di-encourage lah untuk menjadi doktor, tapi dia lebih berminat dengan natural world. Lepas tu dia ada buku yang famous. His famous book adalah On the Origin of Species by Means of Natural, tajuk buku. Seterusnya dia ni dilahirkan di Shrewsbury, England pada 12 Februari 1809 dan meninggal pada 19 April 1882. Lepas tu dia ni dilahirkan dalam keluarga kaya dan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. Sail to the Galapagos Island ni dia berlayar ke Galapagos Island pada tahun 1831 on a 5 years voyage aboard. 5 tahun perjalanan menggunakan kapal HMS Beagle tu. Okay. Mengikut Darwin punya buku On the Origin of Species, dekat sini dia cakap species survive through a process called natural selection. Jadi species ni akan survive, akan hidup dengan cara natural selection. In the struggle for existence, favorable variation akan preserve, unfavorable one akan hancur. Lepas tu natural selection ni akan menyebabkan satu populasi tu adapt dan increasingly well suit dengan environment tu dari semasa ke semasa. Seterusnya result daripada natural selection ni akan berlaku pembiakan, jadi akan berlaku evolution of species. Okay, Darwin dia mengumpul evidence untuk support dia punya idea. Jadi contohnya kat sini ada helang dan juga tikus. So tikus ada dua colour, yang first tan dengan yang kedua tu black. Untuk yang tan dia akan mudah ditangkap oleh helang sebab dia colour tan berbanding yang black. So yang black ni dia akan adapt dengan environment tu, so dia akan lebih dia akan mudah bersembunyi macam tu, sebab tikus-tikus ni mereka berpindah ke area yang gelap. So untuk tikus hitam dia akan senanglah menyembunyikan diri macam tu. Untuk yang tan ni dia colour tan, so bila duduk tempat gelap ni dia macam menonjol sedikit, jadi senang mudah dilihat oleh helang. Jadi bila tinggal yang hitam, tikus hitam ni akan meneruskan dia punya populasi dengan melakukan pembiakan lah. So akan berlaku pembiakan spesies macam tu, spesies tikus hitam. Okey, tokoh yang kedua pula bernama George Wilhelm Friedrich Hegel. Okey, dia dilahirkan pada 27 Ogos 1770 di Stuttgart, Germany. Kemudian bersekolah di Stuttgart Grammar School pada usia 7 hingga 18 tahun. Seterusnya sambung lagi study teologi at Tübingen University 1793. Seterusnya bekerja sebagai profesor di University of Heidelberg. Lepas tu jadi profesor of philosophy at the University Berlin 1818 until his death. Okay, untuk Hegel ni dia teori tentang dialektika proses. Jadi dalam dialektika proses ni so ada 3 perkara yang penting. Yang first kali tesis, antitesis dan sintesis. So untuk tesis ni merupakan idea asal. Untuk antitesis pula dia merupakan idea yang bercanggah dengan tesis. Jadi antara tesis dan antitesis dia
wujudnya perbalahan. Macam tu. Seterusnya, bila nak meleraikan perbalahan ni, Hegel ni dia wujudkan sintesis, di mana sintesis ni merupakan idea yang baharu mengikut pemahaman yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya sintesis, masalah antara tesis dengan antitesis dapat diselesaikan. Okey, seterusnya tokoh yang ketiga iaitu Ludwig Andreas von Feuerbach. Ludwig ni asalnya study tentang theological, tetapi berubah arah, sambung study kepada filosofi dan study dengan George Hegel selama 2 tahun di Berlin. Dia merupakan Jerman filosofer dan juga antropologis, menerima ijazah kedoktoran pada tahun 1828 di Universiti Erlangen. Kemudian dia ada juga buku, iaitu buku yang famous, buku dia bertajuk The Essence of Christianity 1890, di mana buku ni memberi impak yang besar kepada generasi filosofer yang baharu, termasuklah Karl Marx. Okey, Ludwig Feuerbach ni dia mengkaji tentang philosophical materialism. Jadi dengan benda-benda yang idealism, yang fantasi, dia tak percaya. Dia hanya percaya benda-benda yang real things. So dalam buku dia, dia ada tulis juga tentang reality dan juga fantasi. Macam tu. Lepas tu dia juga berbalah. Dia mengatakan yang Tuhan ni hanyalah creation of man. Macam hanya seorang lelaki. Bukan yang kita sangka, yang macam selalu kita cakap Tuhan tu berkuasa, semua tu dia tak percaya. Dia just anggap Tuhan tu hanyalah creation of man. The influence of Darwin, Hegel, and Frederick on Karl Marx's idea in development his theory of history. Darwin's theory of evolution, particularly the idea of natural selection and the struggle of survival, resonated with Marx's thinking about social development and conflict. Influence. Marx also accepts Hegel's notion of a dialectical process within history, a three-step process in which an original idea is opposite by a country ideas, and the interaction between them produce a new ideas, which then become the new thesis. Frederick's materialist critique of religion and emphasis on human essence significant impact Marx. Frederick argued that religions believe with projection of human ideas, and Marx applied this materialist perspective to historical development. Marx's theory of history integrates Darwin evolution, Hegel dialectical process, and Frederick. Marx believed that FOP, force of production, always creates supporting relation of production, ROP. ROP contradict FOP. Marx viewed history as a fight between the static ROP and the dynamic FOP. Conflicts change the system so fresh, ROP may boost FOP development. FOP, technology, money, and labor skill are dynamic, while ROP, rules, property, relation, and social interact are static. The materialism FOP overthrowing all societies in the class struggle. So imagine the society like a big building. At the bottom are the things we need and survive. Wow, like technology and social rules. Marx call this is the base, and it's where the force of relation of production FOP and ROP live. Now the picture the rest of the building above the base, the part is superstructure. It includes things like school, government, and laws. Basically all the social institution and rules we have. According to Marx, the people in charge use the superstructure to keep things the way they are. The rules in the superstructure like law and politics. The superstructure is like the upper part of society, made up of social institution, politics, and the governing system.
This includes things like art, philosophy, religions, literature, music, and political ideas. Marx said that the superstructure mirrors what the people in change want. So everything in art, politics, religion, literature, music, and politic ideas tend to favor the interests of the ruling classes, the folks with the most power. The superstructure is not just there, it has a purpose. It helps to justify how the base works. Essentially, it defends the power of the elite, make sure things stay in their favor. Marx believed the superstructure doesn't change easily. It tends to stay the same, supporting the ruling class and keeping things as they are. Theory of history. There is 6 stages of society development exist. First is primitive communism, second is slavery, third is feudalism, fourth is capitalism, fifth is socialism, sixth is communism. Stage 1. Primitive communism. In the very beginning, Marx talked about a stage called primitive communism. It was a time with no fighting classes, no one taking advantage of others, and no big struggle between groups. People did not have personal ownership of land, instead they share it. Everyone worked together to get just enough to survive from nature. Now, the way they make things was not very efficient. They could not produce much more than what they needed to survive. Lives were pretty tough. Since they were not producing a ton, everyone had to work together just to make it. It was all about survival as a team. Stage 2. Slavery. Long time ago something changed and we entering a time Marx called class society. This is when people started having their own stuff, especially private properties. People got really good at making things. They produced more than they needed to survive, which is a big deal. Because of this surplus, slavery became a thing but not human. But it wasn't a great. There was a lot of conflict and people begin taken advantage of. Farming got better. People figured out how to grow a lot of food and take care of animals to feed more and more people. People started owning not just personal stuff but also land. This becomes super important, especially when farming became a big deal. At first, using slaves helped a lot, but over time it became a problem. Slaves were not very motivated and they were even rebellions. From a Marx point of view, the whole system fell apart when it could not grow anymore. It's like it ran out of steam because of the issue with slavery and how it held back progress. Assalamualaikum, nama saya Izzatira binti Sabarudin, nombor metrik 286059. Saya akan membentangkan peringkat yang ketiga iaitu feudalisme. Semasa feudalisme, terdapat banyak kelas seperti raja, tuan hamba dan beberapa lagi hamba. Negeri diperintah oleh raja-raja dengan mewarisi kedudukan mereka atau melalui perkahwinan atau memiliki cara mereka menjadi kepimpinan. Marx juga menyatakan bahawa peringkat feudalisme adalah unik kerana eksploitasi hamba paling jelas kelihatan. Dalam sistem feudal, hamba dibenarkan bekerja beberapa hari seminggu di atas tanah yang diberikan kepada mereka tetapi terpaksa bekerja pada hari-hari yang lain. Feudalisme membawa perkembangan yang lebih tinggi dalam kuasa pengeluaran masyarakat. Sistem ini akhirnya menghadkan kemajuan selanjutnya dan ia telah digulingkan dan digantikan oleh kapitalisme. Seterusnya, stage yang keempat iaitu kapitalisme. Kapitalisme ini adalah menggantikan feudalisme. Walaupun Marx membenci kapitalisme, dia memberi penghormatan kepada peningkatan besar dalam produktiviti dan pengeluaran. Terdapat dua kumpulan utama dalam kapitalisme, iaitu yang pertama proletariat, kelas pekerja, dan yang kedua kapitalis yang memiliki alat pengeluaran seperti kilang. Pekerja bergantung sepenuhnya kepada gaji, kapitalis bergantung kepada wang yang dilaburkan untuk mencipta lebih banyak wang. Di bawah kapitalisme, pekerja kelihatan dibayar untuk semua jam mereka bekerja walaupun kapitalis sebenarnya memperuntukkan sebahagian daripada masa buruh tanpa bayaran. Kapitalis akan membayar pekerja itu serendah yang mungkin kerana pada mereka sudah cukup untuk terus hidup dan produktif.
teknik pengeluaran menjadi semakin tertumpu dan terpusat. Sistem pemilikan modal persendirian menjadi penghalang untuk terus maju. Pengangguran meningkat menyebabkan pekerja memberontak. Kejayaan kelas pekerja untuk menggulingkan kapitalisme dan menubuhkan diktator pekerja sendiri, iaitu sosialisme. Seterusnya peringkat yang kelima iaitu sosialisme. Sosialisme adalah peringkat antara kapitalisme dan komunisme. Menurut Marx, kapitalisme menghadapi perjuangan kelas dan pencanggahan yang akan menyebabkan digulingkan dan digantikan oleh sosialisme, iaitu dalam teori sejarah dan hukum gerakan. Kelas pekerja dalam menggulingkan negara berjuasi akan menubuhkan diktator proletariatnya sendiri untuk memusnahkan kelas berjuasi. Berjuasi ini bermaksud orang yang tergolong dalam kelas pertengahan yang memiliki kebanyakan harta dalam sistem kapitalis. Di bawah sosialisme, motif keuntungan dan pasaran bebas telah dihapuskan sebagai kuasa panduan utama bagi ekonomi. Di bawah sosialisme ini, harta persendirian dan barangan pengguna adalah dibenarkan, tetapi modal dan tanah dimiliki secara terbuka oleh kerajaan, pusat, pihak berkuasa, tempatan atau koperasi yang dipromosikan dan dikawasi oleh negeri. Sosialisme adalah dari setiap orang mengikut kemampuan mereka kepada setiap orang mengikut pekerjaan mereka. Seterusnya peringkat yang terakhir iaitu peringkat yang keenam, komunisme. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang melampau yang bertujuan untuk menubuhkan kelas masyarakat tanpa wang dan tanpa negara. Proses dialektik berterusan sehingga akhirnya negara mundur dan komunisme tulen berlaku. Komunisme adalah dari setiap orang mengikut kemampuan mereka kepada setiap orang mengikut keperluan mereka. Kesimpulannya, Marx melihat masyarakat berkembang melalui 6 peringkat iaitu primitive communism, slavery, feudalism, capitalism, socialism, and communism. Teori sejarah Marx menyediakan rangka kerja untuk menganalisis masyarakat manusia dan undang-undang perkembangannya. Marx dipengaruhi oleh Charles Robert Darwin iaitu pemilihan semula jadi, George Hegel proses dialektik dan Friedrich Marxisme falsafah dalam mengembangkan teori sejarah. Bagi Marx, sejarah ialah satu proses di mana hubungan statik pengeluaran tesis menjadi konflik dengan kuasa dinamik pengeluaran antitesis. Konflik merevolusikan sistem supaya hubungan pengeluaran baharu, sintesis dan tesis baharu membenarkan perkembangan daya pengeluaran yang lebih tinggi. Mekanisme untuk menggulingkan masyarakat lama iaitu dalam perjuangan kelas. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.